Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baiklah penonton-penonton sekalian, ibu ayah, anak-anak pelajar yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada majlis yang ketiga ini, di dalam siri pembacaan kitab Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, InsyaAllah pada siri yang ketiga ini kita akan meneruskan pembacaan pada bab yang pertama. Masih lagi pada bab yang pertama tentang kelebihan ilmu dan ulama dan kelebihan mengajar dan mempelajarinya. Dan kita telah menyatakan pada sesi yang lepas, pada majlis yang kedua, kita telah menyatakan beberapa dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, daripada hadis tentang kelebihan ilmu dan ulama. Maka pada hari ini kita akan sambung lagi membacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang kelebihan ilmu dan ulama. Seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, hadis-hadis yang akan saya bacakan pada hari ini adalah hadis-hadis yang berstatus palsu, yang dinilai oleh ulama-ulama sebagai hadis-hadis yang palsu. Kenapa Ibnu Jama'ah Al-Kinani mendatangkan hadis-hadis palsu di dalam kitab beliau? Sebenarnya tidak harus ataupun tidak boleh menyebarkan ataupun menyebut hadis-hadis palsu tanpa kita katakan itu hadis palsu. Okey? Hadis palsu ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan penonton-penonton. Hadis palsu ini sangat bahaya kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menipu atas nama aku secara sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka kelak. Orang yang menipu atas nama Nabi, orang yang sengaja mereka-reka hadis dan menisbahkannya kepada Nabi, padahal Nabi tidak berkata seperti itu, tidak pernah berkata seperti itu, maka tempat mereka adalah di dalam neraka. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka nanti kita akan nyatakan sebab kenapa ulama-ulama, bukan sahaja penulis kita, bahkan ada juga ulama-ulama yang lain yang mendatangkan hadis-hadis sebegini di dalam kitab-kitab mereka dalam menerangkan kelebihan-kelebihan ilmu dan ulama. Maka kita teruskan membaca dan menterjemahkan apakah maksudnya. Baiklah, hadis yang pertama, ada beberapa hadis yang berbaki di dalam bab yang pertama ini, dan kesemuanya adalah hadis palsu. Dan kita akan mulakan pembacaan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, penulis menyatakan, mendatangkan hadis yang pertama, hadis palsu yang pertama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wadamus syuhada. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang dakwat-dakwat ulama. Dakwat-dakwat ulama maksudnya dakwat-dakwat yang digunakan untuk menulis kitab-kitab. Midadul ulama wadamus syuhada, dan akan ditimbang juga darah-darah orang yang mati syahid, orang-orang syuhada, ahli syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati dalam peperangan.
Wa qala ba'dhum hadha ala anna a'la ma lisyahidi damuhu wa adna ma lil 'alimi midaduhu. Benda yang paling berharga bagi seorang yang mati syahid itu adalah darahnya. Dan benda yang paling tidak bernilai ataupun biasa-biasa nilainya bagi seorang alim itu adalah dakwatnya. Okey, apa yang cuba disampaikan adalah pada hari kiamat dikatakan akan ditimbang kedua-duanya. Seolah-olah benda yang biasa bagi ulama tu sama level dengan benda yang paling bernilai di sisi orang yang mati syahid. Okey, saya nyatakan sekali lagi, ini adalah hadis palsu. Okey. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendatangkan hadis yang kedua selepas itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan sesuatu yang lebih baik daripada kefahaman dalam agama. Bila seseorang faham dengan agama, kemudian mengamalkan agama, kemudian menyebarkan ilmu agama tersebut, itulah ibadah yang paling baik kepada Allah. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitanu min alfi 'abid. Dan seorang yang memahami agama itu lebih susah untuk syaitan menguasai, untuk syaitan menggodanya daripada 1000 orang yang beribadah, daripada 1000 orang yang kuat beribadah. Orang yang memahami agama, seorang sahaja yang memahami agama, lebih susah untuk syaitan memperdayanya daripada 1000 orang yang kuat ibadah. Ini nak menunjukkan kelebihan orang yang berilmu berbanding orang-orang yang kuat ibadah tanpa berilmu. Dan hadis ini juga adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu agama ini akan dibawa pada setiap generasi oleh orang yang paling adil di dalamnya. Oleh orang yang paling adil di dalamnya. Siapa yang membawa ilmu agama ni? Ulama-ulama. Maksudnya daripada hadis ni dia nak kata ulama-ulama ni orang yang paling adil dalam generasi sekarang ni. Orang yang paling adil, orang yang paling adil, orang yang paling baik adalah orang ulama. Adil ni orang yang paling baik. Daripada hadis ni dia nak menyatakan ulama-ulama ni, kelebihan ulama ini adalah mereka ini adalah orang yang paling baik dalam generasi tersebut. Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Okey, apa tugas mereka ni? Apa tugas ulama-ulama ni? Kenapa diorang ni dikira orang yang paling baik dalam generasi tersebut? Kerana mereka membersihkan generasi tersebut daripada tahrif orang-orang yang ghulu. Tahrif orang-orang yang ghulu. Dan membersihkan agama tersebut ataupun membersihkan generasi tersebut daripada intihal orang yang batil, intihal al-mubtilin. Dan membersihkan generasi tersebut daripada takwil orang-orang yang jahil. Okey, di sini saya tidak akan mensyarahkan apakah itu tahrif, apakah itu intihal dan apakah itu takwil. Dan hadis ini juga adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW dan dikategorikan sebagai hadis mursal. Hadis mursal. Wa fi hadis, dalam satu hadis dia kata yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Pada hari kiamat nanti yang akan memberi syafaat ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama, para nabi, golongan para nabi. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang mati syahid.
yang akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti ada 3. Yang pertama Nabi-Nabi, yang kedua ulama-ulama, dan yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Dan hadis ini juga adalah hadis yang palsu. Dia nak menyatakan yang kelebihan ulama-ulama ini antaranya adalah mereka boleh memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis ini adalah hadis palsu. Wa ruwiya al-ulama yaum al-qiyamati ala manabira min nur. Para ulama pada hari kiamat nanti akan berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Daripada cahaya. Hadis ini juga hadis yang palsu. Menyatakan kelebihan ulama, mereka pada hari kiamat akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Wa naqala al-qadi Husain bin Muhammad rahimahullah fi awwal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama lam tuktab 'alaihi khati'atun ayyam hayatihi. Ini satu lagi hadis palsu yang bermaksud sesiapa yang mencintai ilmu dan ulama. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, tidak akan ditulis untuknya satu pun kesalahan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Tidak akan ditulis baginya satu pun kesalahan sepanjang hidupnya. Baru cintakan ilmu dan ulama. Baru cintakan ilmu dan ulama, tidak akan ditulis satu pun kesalahan, satu pun dosa sepanjang hidupnya. Dan hadis ini adalah hadis palsu. Ini nak menerangkan kelebihan ilmu. Cintakan ilmu, cintakan ulama, boleh dapat manfaat. Boleh dapat manfaat, tidak akan ditulis satu pun kesalahan sepanjang hidupnya. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama 'aliman faka'annama akrama 70 nabiyya wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama 70 syahida. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, alim ini adalah orang yang berilmu pengetahuan. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, seolah-olah dia telah memuliakan 70 orang nabi. 70 orang nabi. Dan barang siapa yang memuliakan penuntut-penuntut ilmu, seolah-olah dia telah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Dan hadis ini juga adalah hadis yang palsu, yang nak menerangkan kat kita kelebihan ilmu, kelebihan orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Okey, hadis yang seterusnya, wa qala man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabi wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Dan ada juga satu kata-kata, man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabi. Barang siapa yang solat di belakang orang alim, yang solat di belakang orang alim, seolah-olah dia telah solat di belakang seorang nabi. Dan siapa yang solat di belakang seorang nabi, dosa-dosanya akan diampunkan. Dan ini juga adalah hadis yang palsu. Seolah-olah dia nak terangkan kat kita, solat belakang alim pun ada manfaat, iaitu seolah-olah seperti solat belakang nabi, dan seterusnya diampunkan dosa. Wa naqala Syarmasahi al-Maliki fi awwal kitabih Nadhm ad-Durar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azzama al-'alima fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa inna ma dhalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Yang bermaksud, barang siapa yang mengagungkan seorang alim, seorang yang berilmu berpengetahuan, seolah-olah dia telah memuliakan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meremehkan ataupun memandang rendah kepada seorang yang alim, seolah-olah dia telah memandang rendah ataupun meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan juga meremehkan rasulnya. Dan ini juga
adalah hadis palsu. Dia nak menyamakan, seolah-olah dia nak menyatakan bahawa seorang alim ini perlu diagungkan, perlu dimuliakan. Dan jika beliau tidak dimuliakan, seolah-olah kita tak muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja hadis-hadis yang berbaki, yang kesemuanya berstatus tidak sahih ataupun palsu, yang disandarkan kepada Nabi SAW. Suka saya nyatakan di sini satu komentar oleh guru kami, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Saya bacakan di sini dan saya akan terjemahkan kemudian. Wa kullu hadhihi al-ahadith ahadithu mawdu'atun la tasihu 'ani Nabi SAW. Dan semua hadis-hadis yang nyatakan sebentar tadi adalah hadis-hadis palsu yang tidak sahih dinisbahkan kepada Nabi SAW. Hadis-hadis yang kita nyatakan sebentar tadi. Wal-iktifa'u bis-sahih aula. Dan menyatakan yang sahih sahaja itu lebih baik. Kalaulah penulis, kata guru saya, kalaulah penulis hanya mengambil hadis-hadis yang sahih sahaja untuk diletakkan dalam kitab ini, itu adalah lebih baik. Walakinnal alim la yu'abu illa idza akhla kitabahu min as-sahih wa iktasara ala ma la yasih. Akan tetapi orang alim itu, Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang dimaksudkan di sini, tidak diaibkan ataupun tidak disalahkan kerana meletakkan hadis-hadis yang palsu di dalam kitab ni, kerana beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Kalaulah beliau menyatakan hadis-hadis palsu sahaja dalam kitab beliau ini, maka ketika itulah beliau akan diaibkan ataupun dipersalahkan. Amma iradul ahadith ad-di'af wal wahiyat ala wajhi at-taba' fahadha amrun jara alayhi ru'usul ulama'i ahli sunnati rahimahumullahu qadiman wa haditha. Menyatakan hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang tidak sahih selepas hadis-hadis yang sahih, ini adalah amalan ulama-ulama yang lain juga. So tidak salah sebenarnya. Tapi seperti yang saya nyatakan, hadis-hadis palsu ini sepatutnya perlu dijelaskan kepalsuannya. Sebenarnya hadis palsu ini tidak boleh dinyatakan kecuali untuk menyatakan yang dia itu palsu. Kata guru saya, ini adalah amalan ataupun tradisi ulama-ulama dalam menyatakan hadis-hadis yang berkenaan kelebihan-kelebihan ilmu dan ulama. Mereka menyatakan Al-Quran dahulu, dalil daripada Al-Quran dahulu, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian mereka mengikuti pula dengan hadis-hadis yang palsu dan tidak sahih, yang menyatakan kelebihan ulama dan ilmu. Baik, itu sahaja untuk kesempatan kali ini, majlis ketiga ini, yang kita bincangkan tentang hadis-hadis yang berbaki, yang kesemuanya palsu dan tidak sahih, yang disandarkan kepada Nabi SAW tentang kelebihan ilmu dan ulama. Maka sampai itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung jika ada kesempatan pada waktu yang lain. Kita akan meneruskan pembacaan bab yang pertama ini. Masih berbaki, masih ada lagi, masih tidak habis lagi bab yang pertama. Selepas ini akan dinyatakan pula kata-kata ulama-ulama silam tentang kelebihan ilmu dan ulama. Itu sahaja pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.